Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke Radio 12 malam bersama dengan saya Angah. Ya, hari ini hari raya yang kedua. Apapun, tahniah pada semua yang mana berjaya sampai ke kampung, dan juga tahniah kepada mereka yang tidak beraya bersama dengan ibu bapa di kampung kerana menjalani riadah pada kerana menjalankan tanggungjawab pada negara. Apapun, banyakkan bersabar, insyaAllah ada rezeki nanti kita akan bertemu dengan keluarga kita. Hari lain pun tetap akan boleh jumpa. Jangan risau, tugas tu penting, amanah yang telah diberikan. Tahniah pada semua. Baiklah, tak nak cerita terlalu panjang, kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Sambungan dia ya. Okey. Makan nasi durian memang menyelerakan. Itulah pengalaman yang menyeronokkan ketika makan nasi durian waktu tengah hari di rumah Mat Prai. Tetapi apa yang kurang menyeronokkan ialah sikap Datuk yang sering mengingatkan agar saya makan secukup kenyang. Itu adalah satu ingatan yang boleh mematikan selera makan saya. Tetapi saya masih lagi beruntung. Mak Prai memberikan kerjasama yang baik. Bila dia melihat pinggan yang kosong, secara sembunyi-sembunyi, dia akan menaruh nasi durian ke dalam pinggan saya dan Datuk tidak dapat berbuat apa-apa. Tengah hari itu, saya makan betul-betul. Lepas makan, saya tersandar di dinding dan Datuk cuma terdayak menjeling marah ke arah saya. Pada petangnya itu, saya diajak oleh Mak Prai berjalan-jalan sekitar pekan kongsi yang kecil. Saya ditunjukkan kawasan pasar tempat orang menjual buah dan jeruk buah pala. Saya juga dibawa ke kawasan hutan kecil yang menurutnya tempat pelanduk berehat. Tempat tersebut bertahun-tahun kemudiannya telah dijadikan ladang ternakan buaya, yang kini kabarnya ladang buaya itu sudah pun dia berhentikan atas arahan pihak berkuasa demi keselamatan orang ramai. Lebih kurang pukul 4.25 petang, saya dan Mak Prai kembali ke rumah. Kami dapati Datuk tiada di rumah, kata isteri Mak Prai. Tidak lama setelah kami meninggalkan rumah, Datuk terus menuju ke arah masjid. Saya dan Mak Prai pun teruslah ke masjid. Cakap isterinya memang benar. Datuk duduk tertonggok di tengah ruang masjid membacakan Al-Quran. Oleh kerana waktu asar sudah pun hampir tiba, kami terus mengambil wuduk dan melakukan sunat tahiyatul masjid. 10 minit kemudian, waktu asar pun sampai. Bilal terus memukul beduk dan seterusnya melaungkan azan. Dalam kesempatan itu juga, Mak Prai memperkenalkan Datuk dengan imam masjid tersebut. Setelah menunaikan sembahyang asar, Datuk terus berborak dengan imam yang usianya 5 atau 10 tahun lebih tua daripada Datuk. Dari imam tersebut, Datuk memperoleh cerita yang terperinci tentang diri Suhaimi Kerabah serta kejadian aneh yang berlaku di Dusun Durian beberapa orang penduduk. Setahu saya, kejadian itu sudah pun berkurangan. Kalau ada pun terjadi kerana pemilik dusun durian tu tak mahu mematuhi nasihat kami. Apa nasihatnya Pak Imam? Tanya Datuk. Perbuatan syaitan. Kita lawan ikut suruhan Allah. Pak Imam bersuara lemah. Dari dulu lagi, kalau ada kejadian macam tu, kami akan bacakan Yasin 7 malam di dusun orang Malang. Kemudian kami akan ingatkan pemilik dusun supaya membayar fitrah kalau memperolehi pendapatan yang lebih. Itu je syaratnya, sambung Pak Imam. Hasilnya macam mana Pak Imam? Tanya Datuk. Dengan izin Allah semuanya berjaya, melainkan orang yang tak mahu ikut nasihat, tak mahu sembahyang, tak nak puasa dan mengambil hak orang sebagai hak milik sendiri. Pak Imam tahu durian di dusunnya dikacau makhluk ganjil. Datuk terus menepuk bahu Mak Prai yang berada di sisinya. Pak Imam rendung muka Mak Prai. Dia ni cuma datang dan balik ke kampung bila dekat musim durian je. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku. Selain dari dusun ni, ada seorang dua yang dusun mereka ni kena kacau. Ujar Pak Imam dengan wajah yang selamba. Saya menoleh ke arah Mak Prai. Dia tersenyum tersipu-sipu, cuba menyembunyikan rasa malunya. Rahsia dirinya telah pun terbongkar. Dulu dia ada bawa bomoh siam nak halau hantu di dusunnya. Hasilnya tak ada apa-apa pun. Saya hairan.
Kenapalah si Mat ni tak mahu mengadu pada saya, tak nak berbincang dengan orang-orang kampung. Padahal saya kenal diri dia ni dari datuk nenek dia lagi. Dia ni orang sini. Pak Imam meluahkan suara hatinya. Mat Prai tunduk tidak berkata apa-apa pun. Sebelum berpisah, Datuk bersalaman dengan Pak Imam dengan penuh mesra. Datuk sempat memujuk Pak Imam supaya turut sama pergi ke dusun durian Mat Prai. Pada mulanya Pak Imam itu menolak permintaan Datuk. Namun setelah didesak, barulah Pak Imam itu mahu ikut serta ke pondok Mat Prai. Malam itu, setelah selesai menunaikan sembahyang Isyak di masjid, saya dan Datuk serta Pak Imam terus menuju ke pondok durian Mat Prai. Mat Prai pergi lebih awal dari kami. Perjalanan kami lancar, tidak mengalami sebarang gangguan yang aneh. Sampai di pondok, Mak Prai menyambut kami dengan hidangan air kopi panas. Dua pemuda dari Pulau Betung yang menunggu dusun durian pada 11 siang itu pun segera pulang. Kali ini Datuk melakukan sesuatu di luar dugaan saya. Mak Prai dan saya disuruhnya duduk di luar kira-kira 20 kaki jaraknya dari pondok asal. Di situ Datuk dirikan 4 batang tiang dan atapnya dibuat dari daun-daun hutan yang lebar. Tidak sampai 2 jam, Datuk berusaha mendirikan pondok yang bentuknya macam pondok mainan kanak-kanak. Kami disuruhnya duduk di situ, manakala Datuk dan Pak Imam duduk di pondok besar. Mereka terus membacakan Quran. Saya tidak mahu berada jauh dari Mak Prai. Kemana sahaja Mak Prai bergerak, di situlah saya akan berada. Kami mendengar bunyi durian jatuh, tetapi saya ataupun Mak Prai tidak berhasrat mahu mengutipnya. Ular! Jerit saya. Biji mata Mak Prai terbeliak melihat seekor ular hitam sebesar lengan budak berusia 8 tahun. Panjangnya kira-kira 2 kaki. Ular itu terus menuju ke arah pelita minyak tanah. Mak Prai ambil kayu memukul ular itu, kena tepat pada bahagian belakangnya. Ular itu panggungkan kepala, lalu mematuk pelita minyak tanah. Kami berada dalam kegelapan. Saya raba sana, raba sini, cari kotak mancis. Barang yang saya cari ditemui. Sumbu pelita menguasai ruang pondok. Jelas kelihatan, ular hitam menyusup di bawah daun kering dan terus gaib entah ke mana. Tempat ular itu hilang segera diganti oleh seekor kura-kura yang warna kulitnya kuning keemasan. Biasanya kura-kura bila dia terdengar suara ataupun melihat orang, dia akan menyorokkan kepalanya. Tetapi kura-kura yang datang mendadak di pondok kami itu terus menjulurkan kepalanya sambil memakan dedaunan kering. Mata kura-kura aneh itu nampak tersembul dan mengeluarkan cahaya yang hijau. Kenapa semuanya mesti terjadi masa datuk kamu tak ada bersama kita? Aku bunuh kura-kura lanak ni. Mak Prai mula marah dan terus mahu memukul belakang kura-kura dengan kayu yang digunakan untuk memukul ular. Jangan. Kenapa pula Tamar? Biarlah dia pergi sendiri. Mak Prai mengeluh lalu mengempaskan kayu di tangan dengan sekuat hati. Saya hanya diam sahaja. Kura-kura yang menjulurkan kepalanya masuk semula ke dalam badannya.